A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlim aw udlam aw ajhala jahala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa aqallul haidi yaumun wa laylah wa aksaruhu 15 yauman wa ghalibuhu 6 aw 7 wa yahrumu bil haidi wal janabati as-salatu wat tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wal lubsu fil masjidi wa qira'atul Qur'an bi qasdil qira'ah wa yahrumu 'alal haidi wahdaha as-sawmu wa 'uburul masjidi in khafat talwithahu bid-dami wal istimta'u bima fima baina surrati wa rukbah wal jima'u fil haidi minal kaba'ir wa yajibu 'alaiha qada'u sawmi ramadan duna shalah wa idzan qata'a ad-damu halalaha as-sawmu qabla al-ghusli wa yahrumu bin nifas ma yahrumu bil haid wan nifasu huwa damul khariju ba'dal wiladah. Baik, masuk dalam fasal yang baru, iaitu fasal yang berkaitan dengan haid dan juga nifas. Khair. Jadi dalam fasal ni musannif rahimahullah akan sentuh beberapa perkara, di antaranya sekurang-kurang tempoh sekurang-kurang haid, tempoh kebiasaan haid dan juga tempoh kebanyakan haid. Dan dia akan sebutkan perkara-perkara yang diharamkan ke atas perempuan yang haid. Begitu juga ke atas perempuan yang nifas. Dan juga perkara-perkara yang diharamkan ke atas orang yang dalam keadaan janabah. Itu antara perkara-perkara yang disentuh oleh musannif rahimahullah. Dan ditambahlah, kita tengok nanti dalam syarah ada tambahan. Baik. Jadi apakah haid ni? Jadi termasuk dalam syarah tolong perjelaskan kepada kita apa makna haid dari segi lughah dan juga istilah. Jadi kata syarah hafizahullah, al-haidu lughatan as-sayalan. Jadi haid pada lughah dengan mana as-sayalan, dengan mana mengalir. Dalam bahasa Arab disebut hadal wadi. Yuqalu, dikatakan, ini dalam bahasa Arab, hadal wadi. Kalau kita terjemah per kata, kita kata wadi ataupun lembah itu telah berhaid. Maksudnya apa? Maksudnya lembah itu airnya telah mengalir. Yakni idza salama'uhu. Maksud hadal wadi itu disebut dalam bahasa Arab hadal wadi apabila mengalir airnya, air wadi itu. Air apa? Air lembah. Begitu juga dalam bahasa Arab disebut apabila pokok dia mengeluarkan dia punya getah dia. Pokok ni mengeluarkan getah dia dan getahnya mengalir, maka disebut hadatis syajarah. Hadat asy-syajarah. Jadi kalau kita nak terjemah ikut bahasa kita, hadat tu kita cakap haid je kan. Maknanya pokok tu telah datang haid. Maksudnya dalam bahasa Arab bila sebut hadat asy-syajarah, yakni idza sala samghuha, yakni apabila dia punya getah dia telah mengalir. Itu pada lughah. Pada syarak, damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihhati fi awqatin makhsusatin. Iaitu damu jibillah, darah tabiat. Darah tabiat yang keluar daripada hujung rahim perempuan
ala sabili sihat, atas jalan sihat, fi awqatin makhsusah, pada waktu-waktu yang tertentu. Jadi haid ni darah. Haid darah, nifas pun darah, istihadah pun darah. Jadi itulah 3 jenis darah yang keluar daripada faraj wanita. Kalau dalam matan Nabi Syuja' disebut awal-awal lagi, di awal matan tu darah yang keluar daripada faraj perempuan ada 3, haid, nifas dan juga istihadah. Cuma kita mengaji untuk kita bezakan semua ketiga-tiga yang darah, haid darah, nifas darah, istihadah pun darah. Jadi 3 tu darah. Jadi tugas kita sekarang ni, kita nak bezakan darah yang keluar tu darah apa. Adakah darah tu darah haid, ataupun darah tu darah nifas, ataupun darah tu darah istihadah. Jadi macam mana kita nak kenal darah tu, darah yang keluar tu darah apa? Dia 3 tu je, tak banyak pun. Tapi kita nak menentukan mana satu daripada 3 tu, itulah berhajat kepada ta'allum. Berhajat kita mengaji, berhajat kita tahu dia punya sifir-sifir dia, berhajat kepada tahu dia punya warna-warna dia, dia punya sekurang-kurang haid, kebiasaan haid, sebanyak-banyak haid. Lepas tu nifas, sekurang-kurang nifas, kebiasaan nifas dan sebanyak-banyak nifas, supaya kita tidak tersilap dalam meletakkan, dalam menentukan darah yang keluar tu. Itu tujuan kita mengaji. Sebab tu salah orang yang menyangka Allahumma salli ala Muhammad, orang yang menyangka perkara ni hanya disebut, hanya boleh hanya orang perempuan yang boleh mengajar. Contoh kan, kadang-kadang jadi isu bila yang mengajar tu orang lelaki-lelaki. Lepas tu orang lelaki yang mengajar tu pula tak kahwin lagi. Lagilah timbul banyak isu, banyak mulut dan sebagainya. Jadi siapa yang betul-betul faham tentang masalah haid ni, haid, nifas dan istihadah ni, maka dia tahu benda ni dia tak semestinya orang yang mengalaminya yang paling faham. Sebab dia ada sifir-sifir dia. Sebab dia berkaitan dengan hukum. Jadi bila orang tak mengaji, walaupun orang tu mengalami sendiri haid, nifas dan istihadah ni, maka dia tidak akan faham, dan dia sendiri tidak akan dapat terangkan. Sebab dia tak mengaji. Pokoknya kena mengajilah. Cuma lebih elok lagi bila orang yang mengalami itu mengajar, itu lebih baiklah. Itu lebih baik. Jadi sekarang ni pun alhamdulillah makin ramai dah orang yang mengajar bab ni. Kemudian orang perempuan pun sekarang ni dah ada yang ke depan mengajar. Alhamdulillah lah, satu perkembangan yang baik. Kalau dulu Allahumma salli ala Muhammad, ada nota, ada buat nota dulu, nota pasal darah tu, itu ada kesilapan sikit lah. Itu nak maklumkan lah, siapa yang ana tak maklumkan lagi, ada kesilapan sikit dalam bab nifas. Ada kesilapan sedikit. Sebab tu ana tak bagi nak sebakkan lah, bagi kat orang lain. Nak bagi pun orang terdekat, tapi dengan tanbih, kata dalam bab nifas ada sedikit kesilapan yang ana tak betulkan lagi. Waktu tu agak semangat sikit lah. Mengajar pun semangat juga, sebab yang mengajar tu kurang. Adalah beberapa orang, tapi kurang, tak macam sekarang ni. Dan juga banyak dah kitab-kitab terjemahan yang nak tengok berkaitan dengan bab ni kan. Terjemah kitab Al-Ibanah wal Ifadah kan. Banyaklah tengok asatizah yang menterjemahkan. Begitu juga ada yang menulis menulis perbahasan ni lah. Perbahasan ni bukan menterjemahkan, tapi menulis perbahasan ni buat kitab kan. Jadi alhamdulillah satu perkembangan yang baik, dan juga ada daripada ustazah-ustazah juga ada yang ke depan mengajar. Dia alhamdulillah. Itu ana pun
dah tengok macam tu, alhamdulillah lah, ana pun kurang lah sikit. Ana kurang dah sikit bab ni. Jadi ana boleh sibuk kepada bab yang lain bagi orang-orang yang lebih pandai ni, dan lebih layak ataupun lebih patut depa mengajak. Dalam Telegram ada satu anak masuk, waktu orang perempuan sendiri. Tak salah anak lah yang jawab tu, ataupun ada ustazah. Ketepatan tu Allah Allah lah, nak tak tahulah. Cuma ada masuk lah. Cuma tak rajin nak baca lagi. Ni boleh sertai, dan itu satu perkembangan yang baik, dan boleh jadi Rasulullah Somad. Hampa semualah yang ada dalam ni pun kan, boleh untuk mengajak, tak secara skala besar, secara skala kecil kan, untuk anak-anak, orang terdekat. Sebab tu nota tu pun sampai lah dia nak perbetulkan, tak betul-betulkan pun lagi. Duk terbiak macam tu lah, terbengkalai. Mudah-mudahan ada satu hari nanti boleh perbetulkan balik. Sekadar buat apa ni, membantu untuk nak bantu orang yang baru mula mengaji, untuk dia melihat apa ni masail-masail yang lain dalam kitab-kitab Arab. Baik, sambung balik. Dah keluar jauh ni. Wa syar'an damu jibillatin. Jadi darah haid itu adalah darah jibillah, darah tabiat. Jadi tabiat perempuan ni Allah Taala jadikan dia keluar darah. Dan keluar darah itu menandakan dia sihat. Faham tak? Dah keluar darah tu menandakan dia sihat. Selalunya orang keluar darah dia sakit. Kan, kita keluar darah kot hidung, keluar darah kot telinga. Hak tu menunjukkan kita ni tak sihat, ada masalah. Kan? Tapi perempuan bila dia tak keluar darah, hak tu menunjukkan dia tak sihat. Tapi bila dia keluar darah, itu normal. Memang tabiat wanita Allah Ta'ala jadikan ada darah yang keluar daripada dia, nama dia darah haid. Ada darah ghalibnya, darah tu bulanan kan. Ghalib perempuan maknanya ada darah bulanan yang keluar. Jadi keluar tu daripada mana? Keluar tu dia keluar daripada aqsa rahimil mar'ati, keluar daripada hujung rahim wanita. Ini dia berbeza dengan apa ni, dengan darah istihadah lah. Yang mana darah haid dia keluar daripada hujung rahim, kawasan yang paling jauh kan. Adapun istihadah dia akan sebut nanti, dia keluar daripada kawasan yang paling dekat, adna, yang paling dekat dengan kita kata pintu rahim tu. Ala sabilis sihhati, atas jalan sihat. Bukan kerana sakit. Adapun istihadah dia keluar tu kerana sakit. Keluar kerana sakit. Darah tu dipanggil juga darah, kita kata darah penyakit. Kan? Adapun haid ni tidak. Haid ni tidak. Itu menunjukkan dia tu, perempuan tu sihat. Dan dia keluar fi awqatin makhsusatin, pada waktu-waktu yang tertentu. Dan tak samalah seorang perempuan dengan seorang perempuan yang lain. Tak sama dia punya waktu keluar dia, dan juga kadar dia tidak sama. Tengok dia kata apa dalam syarah ni, kharaja bi ala sabili sihah damul istihadah fa innahu yakhruju la ala sabili sihah balil illah kama sayati. Keluar dengan perkataan ala sabili sihah tu terkeluar darah istihadah, kerana darah istihadah bukan keluar atas jalan sihat kan, tapi kerana disebabkan penyakit, seperti mana yang akan datang sebutnya. Kemudian dia nak sebut waktu imkan ataupun waktu yang memungkinkan seorang tu datang haid. Bilakah sesuatu pada umur berapakah seorang perempuan yang keluar darah daripada dia tu, darah tu kita akan bilang ataupun kita akan iktibarkan dia sebagai darah haid. Itu pun kita kena tahu, bukan semua darah yang keluar walaupun umur dia 7 tahun kita akan hukumkan sebagai darah haid. Tak, dia ada waktu dia. Dia ada waktu yang tertentu. Bila keluar darah daripada seorang perempuan tu, maka kita boleh hitung dan iktibarkan darah tu sebagai darah haid. Apakah sekurang-kurang waktu tu? Maknanya waktu yang kita kata boleh kita kata waktu permulaan lah. Waktu permulaan
Sebab dia, kita punya umur ni kan daripada kecil ke atas kan. Jadi waktu yang paling kecil sekali, kalau paling rendah sekali, sekurang-kurang waktu ataupun umur keluar darah waktu tu pada seorang perempuan, darah tu kita akan hukumkan darah haid bila cukup syarat-syarat dia. Okey, pada umur berapa? Jadi kata syarah, wa aqallu sinnin yumkinu an tahidha fihi al-mar'atu tis'u sinin qamariyah takribiyah. Sekurang-kurang umur yang mungkin bahawasanya perempuan itu datang haid dalam umur tersebut adalah 9 tahun, 9 tahun qamariyah. Maksudnya 9 tahun ikut kiraan hijrah, ikut kiraan bulan, bukan kiraan matahari. Tis'u sinin qamariyah. Mudah kata ikut bulan Islam lah. 9 tahun mengikut bulan Islam. 9 tahun tu pula bukannya 9 tahun secara tepat, tapi 9 tahun takribiyah, lebih kurang. Okay, orang terjemah lebih kurang lah. Apa maksud lebih kurang? Apa maksud lebih kurang kat sini? Maksud lebih kurang kat sini, kalaulah darah tu keluar daripada seorang perempuan sebelum dia sampai umur 9 tahun, tapi waktu untuk dia sampai umur 9 tahun tu kurang daripada 16 hari. Kurang daripada 16 hari. Maksudnya umur dia 8 tahun 11 bulan 15 hari. Contoh, 8 tahun 11 bulan 15 hari. Jadi 15 hari lagi nak sampai kepada umur 9 tahun. 15 hari lagi. Jadi kurang daripada 16 ataupun 14 hari lagi nak sampai umur 15, nak sampai umur 9 tahun. Keluar darah dan darah tu cukup sehari semalam. Itu 24 jam. Maka darah tu kita akan hukumkan sebagai darah haid walaupun umur dia tak mencecah 9 tahun lagi secara tepat. Itu dikatakan lebih kurang. Lebih kurang maknanya bukan secara tepat 9 tahun. Bukan secara tepat 9 tahun. Kurang daripada 9 tahun pun dikira juga dengan syarat tadilah. Kurang daripada 9 tahun tu maknanya kurang daripada 16 hari. Kurang daripada 16 hari nak sampai umur dia 9 tahun. Boleh faham tak situ? Ke ada agak belit-belit sikit? Jelah okay. Ya. Kurang daripada kalau 17 hari. Maksudnya nak sampai ke 9 tahun tu 17 hari lagi. 17 hari yang tu tak dikira darah haid. Dengar sekali kan, ni ada tulis itu. Yang dimaksudkan dengan lebih kurang di sini ialah tidak secara tetap mesti berumur 9 tahun untuk dihukumkan darah yang keluar itu sebagai haid. Yang dimaksudkan dengan lebih kurang di sini ialah tidak secara tetap mesti berumur 9 tahun untuk dihukumkan darah yang keluar itu sebagai haid. Akan tetapi dihukumkan juga darah yang keluar itu sebagai haid sekiranya keluar darah tersebut berlaku di dalam tempoh yang kurang daripada 16 hari sebelum usianya mencecah 9 tahun. Akan tetapi dihukumkan juga darah yang keluar itu sebagai haid sekiranya keluar darah tersebut berlaku dalam tempoh yang kurang daripada 16 hari sebelum usia dia mencecah 9 tahun. Kurang lagi 16 hari nak sampai 9 tahun. Kalau 16 hari tak boleh lah. Kalau 16 hari cukup. Tapi kurang daripada 16 hari, 15 hari contohnya, 15 hari lagi nak sampai 9 tahun. Keluar darah cukup sehari semalam, darah haid. 14 hari lagi. Maknanya kurang dari 16 kan. Ada 14 hari lagi nak sampai 15 tahun. Keluar darah cukup sehari semalam, darah haid. 13 hari lagi.
Samalah juga 12 hari lagi. Yang penting bawah daripada 16. Lebih daripada 16, contohnya nak sampai ke 9 tahun tu 17 hari lagi. Jadi ni dah lebih dah. Kita nak kurang daripada 16. Kalau 17 tu dah lebih. Jadi tak dikira sebagai darah haid. Kecuali jika darah tu berterusan. Contoh keluar nak sampai ke 9 tahun 17 hari lagi. Lepas tu keluar darah. Maknanya umur dia 8 tahun 11 bulan 13 hari. Jadi ada 17 hari lagi nak sampai ke 9 tahun. Lepas tu keluar darah tu 5 hari. Keluar darah tu 5 hari. 5 hari keluar. Jadi kita kata mana yang lebih daripada 16 tadi tu, sebab dia mesti 16 ke bawah kan, mana yang lebih daripada 16 tu tak kira. Tak? Mana yang lebih daripada 16 tu tak kira. Jadi kalau 3 hari tadi kita tolak 2, 3 hari tu dikira haid. Itu secara mudah nak bagi nampak. Kalau tafsir tu kita akan kira satu-satulah jam-jam dan sebagainya. Dia faham maksudnya? Okey. Alhamdulillah. Jadi selepas ni dia nak sebut tentang takribiyah tu. Dia kata falau kharajad dam qabla istikmaliha 9 sinin bi fatratin la tasa'u aqalla haidin wa tuhrin fahuwa haidun. Maka kalau keluar darah sebelum sempurnanya seorang perempuan itu 9 tahun, sebelum sempurnanya 9 tahun bifatratin, pada satu masa, pada satu fatrah, satu tempoh yang tidak telus, tidak cukup sekurang-kurang haid dan tidak cukup sekurang-kurang tuhur. Sekurang-kurang haid berapa hari? Sekurang-kurang haid sehari semalam. Sekurang-kurang tuhur 15 hari 15 malam. Sehari semalam campur 15 hari 15 malam, jadilah 16 hari. Jadi kalau tempoh tu tidak cukup sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang tuhur, maksudnya tak cukup 16 hari, maknanya bawah daripada 16 hari. Kalau ikut ibarat memang susah sikit, betul nak terus bagi maksud tadi. Maknanya kurang daripada 16 hari, maka darah tu dikira sebagai haid. Walau kharaja qabla dhalika fahuwa istihadatun. Kalau darah tu keluar sebelum itu, maka darah tu darah istihadah. Baik. Kemudian dia nak sebut sekurang-kurang haid. Wa aqallul haidi, ini mudah, ini anda boleh baca, rasanya boleh baca laju-laju. Wa aqallul haidi yaumun wa lailah, sekurang-kurang haid sehari semalam. Maksud sehari semalam tu secara lebih tepatnya arba'un wa ishruna sa'atan, 24 jam. Ma'attisalid dam al-mu'tad bihaisu law wudi'at kutnatun aw law wada'at kutnatan aw nahwaha latalawwathat fa inna qasa an dhalika falaysa bihaidin bal istihadah. Maksudnya 24 jam serta berhubung darah. Ma'attisalid dam, dia ada darah 24 jam secara, dia ada dua, ada 24 jam secara berterusan, ada 24 jam secara terputus-putus. Maksudnya secara berterusan darah ada bukan je maksud darah tu akan sentiasa duk menitik tak. Ana pun dulu sebelum mengaji dulu tasawur tu bukan dah juga kan. Tapi dari mengaji kita faham dah lah. Maksudnya kalau dimasukkan kapas ke dalam faraj ataupun seumpamanya, nescaya kapas itu kita kata kotak. Dia ada kesan darah tu. Itu dikira masih ada, dikira masih berjalan lagi. Faham tak? Dikira darah tu masih ada, dia tak berhenti lagi. Okey, jadi kalau itu pun dikira ittisal lah. Maknanya kalau dia cek ada tu dikira masih berjalan cukup 24 jam, maka darah tu kita akan hukumkan darah haid.
Itu secara berterusan. Adapun secara terputus-putus, maksudnya keluar 5 jam. Lepas tu dia masukkan kapas contohnya, tengok-tengok bersih. Tak ada apa dah. Lepas tu, maknanya dia kira berhenti 10 jam. Lepas tu keluar balik 5 jam. Lepas tu, berhenti pula, keluar pula, berhenti pula, keluar pula. Tapi kita kira dalam masa 15 hari, kita kira darah-darah yang keluar tu cukup 24 jam. Itu dikira juga sebagai 24 jam, tapi bukan secara berterusan, tapi secara terputus-putus dalam masa 15 hari. Kalau tak cukup 24 jam, kalau tak cukup, itu bukan haid, tapi istihadhah. Wa aktsaruhu 15 yauman. Paling banyak, sebanyak-banyak haid 15 hari. Fa in zada 'alaiha fa wastihadhatun, maka jika lebih daripada 15 hari, maka itu adalah istihadhah. Maknanya berlaku pada perempuan tu istihadhah. Adapun berapa hari haid dia, berapa hari istihadhah dia, maka itu ada tafsir, perincian dia yang kita kata panjanglah bab istihadhah ni. Dalam ni pun dia tak sebut, dia cuma sebut takrif sahaja. Kat depan nanti kita akan tengok itu apa yang dia perlu buat. Dia tak masuklah kepada aksam al-mustahadhah yang 7 tu. Ada 7 kategori perempuan mustahadhah. Itu dia tak masuk. Kemudian kata dia lagi, wala buda inda adami ittisalid dam an yakuna majmu'u zamanihi 24 sa'atan khilal al-15 yawman fa aqal. Falau lam yakun majmu'u zamanihi kadzalika kana dama istihadatin. Ini yang nak sebut tadilah. Dia kata tak dapat tidak ketika mana darah tu tidak berterusan keluar. Ketika ketiadaan berterusan darah itu keluar, dia mestilah himpunan masa darah tu an yakuna majmu'u zamanihi, himpunan waktu darah tu keluar 24 sa'ah, 24 jam. Khilal al-15 yawman fa aqal. Kita kata dalam masa 15 hari itu. Jadi katalah darah tu tak berterusan, keluar putus, keluar terputus, keluar terputus. Jadi kita kira darah-darah yang keluar tu dalam masa 15 hari ataupun kurang daripada 15 hari, cukup darah tu 24 jam. Cukup darah tu 24 jam. Kalau tak cukup, falau lam yakun majmu'u zamanihi kadzalika kana damastihadatin. Kalau tak cukup himpunan masa darah yang keluar tu kadzalika, maksudnya 24 maksudnya 24 jam. Seperti yang demikian, hanya 24 jam, maka darah yang keluar itulah darah istihadah. Itu selaknya perempuan dia ada, kita tadi ada buku dia lah, dia ada buku dia ada catik dan sebagainya. Ada apa, kalender dia lah. Ini susah ke apa semua, tak ada nak susah apa. Kalau kita dah terbiasa dengan benda tu dan kita tahu ini ada kaitan dengan agama, maka benda tu tak jadi susah. Kecuali kalau kita memandang dunia tu lebih besar. Tu ialah kita akan jadi susah. Kita nampak apalah susah lah nak fikir apa semua. Buatlah ada darah tak payah tak payah sembahyang. Tak ada darah sembahyang. Tu buat jenis, orang kata jenis permudah-mudah. Ataupun jenis macam tu kadang-kadang memang dia tak sembahyang dah pun. Ada style-style orang macam tu memang jenis tak sembahyang. Jadi jenis tak kisah. Haid ke tak haid ke, sama bagi dia. Sebab dia memang tak solat. Cuma kalau kita ingat kita ni hamba, jadi kita tahulah benda ni antara benda yang dibebankan ke atas ke atas diri aku. Aku ni orang perempuan, Allah Taala jadi macam ni. Memang dah Allah Taala tulis dah sebenarnya Sayyidina kata Nabi SAW, hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Jadi masing-masing ada ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Masing-masing lah, lelaki dan juga perempuan, dan masing-masing ada peranan dia, ada peranan masing-masing. Sebab kalau orang tahu dia kenal
peranan dia sebagai seorang perempuan dan lelaki, atau peranan dia sebagai seorang lelaki-lelaki, maka tak ada lah hak jadi berlaku pada hari ni. Konon-kononnya nak menuntut hak sama rata dan sebagainya, kan. Tak tahu dia tuntut hak apa. Macam-macam. Lepas tu dianggap sama juga yang transgender pun sama juga, kan. Depa duk anggap itu sebagai hak depa. Padahal depa tu berpenyakit sebenarnya, tapi depa anggap itu sebagai satu hak. Aku lelaki nak jadi perempuan, lepas tu perempuan nak jadi lelaki. Lepas tu bila tak bagi masuk dalam masjid, depa kata tu hak depa. Depa diskriminasi kan. Macam mana orang nak bagi? Kalau depa lelaki jadi perempuan, depa akan masuk dalam tempat sembahyang mana? Depa akan masuk dalam tempat sembahyang perempuan. Faham tak? Itu masalah dia. Kalau hak lelaki pula, dia jadi perempuan, kalau hak perempuan jadi lelaki, dia akan masuk dalam tempat sembahyang lelaki. Apa masalah tu? Dia akan ganggu habis orang lain. Lepas tu dia rasa dia diganggu hak dia. Wal musta'an. Yang seronoknya ada yang memperjuangkan juga tu, kan. Ada hak elok betul-betul pun konon-kononnya memperjuangkan. Hak tu pun samalah, pening juga tu. Baik. Kemudian kata ada lagi, walau balagha damu 24 sa'atan, kalaulah sampai darah itu 24 jam, tetapi fi muddatin tazidu ala 15 yawman, tapi pada tempoh yang lebih daripada 15 hari. Lebih daripada 15 hari, maka itu bukan haid juga, bal istihadah. Bahkan istihadah. Baik, istihadah tak masuk lagi lah, di panjang. Dalam ni pun tak sebut, nanti kitab-kitab yang lain lah yang mana ada sebut tu, insya-Allah kita sentuh. Kemudian disebut ta'rif al-istihadah wa bayan ahkami hukmiha. Al-istihadah damu illatin yakhru min ajna rahimil mar'ati min irkin yuqalu lahu al-'adhil. Jadi istihadah dia kata darah penyakit. Darah penyakit yang keluar daripada adna. Kita kawasan yang paling hampir daripada rahim perempuan tu. Bukan kawasan yang paling jauh, paling belakang tu, tak paling paling dekat dengan rahim perempuan. Dia keluar daripada satu urat irqin yang dinamakan azil. Keluar daripada satu urat yang dinamakan urat tersebut al-azil. Itu takrif yang disebut oleh fuqaha lah. Itu istihadah, dia damu illah, dia bukan dam tabi'ah, dia damu illah. Adapun tadi haid itu dam tabi'ah. Dan tadi pula keluar ala sabili sihah. Yang ni bukan keluar ala sabili sihah, tapi lil illah, kerana penyakit. Itu beza darah istihadah dengan darah haid. Kemudian kata syarah, wal istihadatu hadathun daim. Istihadah merupakan hadas yang daim. Kita hadas yang berterusan lah. Sifat dia tu, kan. Macam orang yang kencing tak sebut apa bahasa Melayu dia, kencing tak apa sebut, lupa dah kataan tu. Tak ingat agak. Tak ingat agak. Allah.
Faham dah? Baik. Maknanya bukanlah maksudnya kat sini bukanlah maksud istihadah tu satu hadas yang memang akan berterusan selama-lamanya tapi tak boleh sembuh. Tak. Masalah orang apa ni kencing tak lawah kan. Kencing tak lawah pun sama juga, bukan kata dia tak boleh sembuh. Kan? Tapi kita kata dia punya sifat dia ni begitulah. Biasanya dia akan berterusan. Kemudian bila berlaku bila berlaku istihadah, maka adakah orang yang berlaku istihadah tu ditegah juga melakukan perkara-perkara yang ditegah ke atas orang yang haid? Jawapan dia tidaklah. Fala tamna'u syai'an mimma yamtani'u bil haid. Maka dia tidak, istihadah ni dia tidak menegah pun sesuatu daripada perkara-perkara yang yang ditegah dengan sebab haid. Wa yajibu 'alal mustahadah an taghsila farjaha. Sana. 2 minit. Mesih tak? Kata syarih, wa yajibu 'alal mustahadah an taghsila farjaha thumma tahshuwahu binahwi kutnatin illa idza ta'adzat bihi fala yalzamuha aw kanat sha'imatan fayalzamuha tarkuhu wa illam yakfiha al-hashwu asabathu bi khirqatin thumma tatawadda summa tatawadda'u fil waqti wa tubadiru bis salah fa in akharat li ghairi maslahati salah ista'nafat ma sabaqa bi khilafi ma law akharat li maslahatiha kan tizaril jama'ati fala tasta'nifu wa yajibu 'alaiha tajdidul isabah wat taharah li kulli fardin. Jadi orang yang istihadah ni dia letih sikitlah kan. Biasalah orang sakit ni kan, ni macam-macam lah. Jadi dia ada benda-benda lain yang dia perlu buat berbeza dengan orang yang sihat. Jadi orang ni dia kena dia kena bersihkan dia punya faraj dia. Lepas tu dia sumbat. Dia sumbat dengan umpama kapas. Ikutlah kapas ke benda apa-apa. Kalau sekarang ni ada benda-benda yang moden ke yang dapat digunakan, yang memudahkan, memang dah ada jual kan, tak perlu manual macam tu, dah siap-siap dah ke, mungkin boleh pakai, tidak ada masalah. Kecuali apabila dia tersakiti dengan meletakkan benda tu, fala yalzamuha, maka tak lazim dia guna kutnah tu. Fala yalzamuha dia tak lazim tu dia sumbat. Jadi al-hashwu tu la yalzamuha. Au kanat sha'imatan, ataupun dia orang yang berpuasa. Kalau perempuan tu perempuan yang sedang berpuasa pun sama juga, yang tu lazimlah, dia mesti wajib dia tinggalkan al-hashwu tu. Sebab itu akan membatalkan puasa dia. Kemudian masalah orang yang sumbat faraj dia dengan umpama kapas tadi tu, kalaulah dengan meletakkan kapas itu dah memada dah, kita kata darah tak banyak lah, darah tak banyak keluar, ini cukup dengan meletakkan kapas tu pun dah cukup dah, maka cukuplah dengan kapas tu, tak perlu pun nak balut. Tapi kalau tak mencukupi, wa illam yakfihal hashwu asabathu bi khirqah, waktu tu dia balut dengan kain perca.
Dengan kain perca. Kain perca ke apa-apalah, kalau lah ni dah ada apa ni pad apa semua tu dah mudah dah. Kalau dulu balut lah kan. Summa tatawaddau fil waqt. Kemudian dia berwuduk, dan berwuduk tu syarat dia mestilah dalam waktu. Sebab tu dalam apa ni syarat-syarat wuduk, kalau kita tengok dalam Safinatun Najah dia sebut 10 syarat wuduk. 8 bagi orang yang sihat, 10 bagi orang yang sakit, orang yang daimul hadas ni. Jadi dia sebut yang ke-9, yang ke-10 syarat, kedua-dua syarat tu khusus untuk orang yang daimul hadas. Apa dia? Masuk waktu dan juga mualat. Jadi syarat apa ni untuk mereka ni berwuduk masuk waktu dulu. Masuk waktu. Ini bagi solat-solat yang ada waktu lah. Bagi solat-solat yang ada waktu kena tunggu masuk waktu. Jadi dia berwuduk di dalam waktu. Wa tubadiru bis solat, dan dia bersegera dengan menunaikan solat. Maknanya dia tak boleh takhirkan. Dah wuduk, bukan lepas dah wuduk tu dia dah bersih-bersihkan apa semua tadi, dah balut dah, lepas tu dia wuduk, pastikan di dalam waktu, kemudian dia bersegera menunaikan solat. Jadi selepas dah wuduk ni bukan lagi masa dia untuk nak masak ke, ataupun nak jawab mesej ke, nak jawab panggilan ke. Itu dia dah mentakhirkan solat dengan sebab sesuatu yang tidak ada kaitan dengan solat. Maksudnya dia bukan untuk maslahah solat. Adapun kalau dia takhirkan solat dia tu kerana ada maslahah solat, kan? Ada maslahah solat. Contohnya apa? Contohnya tunggu jemaah. Dia tunggu jemaah. Jadi nak tunggu jemaah dia kena tunggu orang ramai. Jadi itu dia tunggu sebab ada maslahah solat. Ataupun nak apa ni tempat dia solat tu ada, kita kata ada najis ke apakah yang dia perlu buangkan dulu, ataupun nak sediakan tempat ke, itu ada kaitan dengan solat. Itu tak apa. Fa in akharat li ghairi maslahatis solah, maka jika ia takhirkan bukan kerana maslahah solat, istanafat ma sabaqa, dia kena ulang balik apa yang dia buat pada apa yang telah dia lakukan, apa yang telah lepas daripada perkara-perkara yang dia buat tadilah. Kena bersih balik, kena kena sumbat balik, lepas tu kena kalau tak cukup sumbat tu kena balut balik, lepas tu kena ambil sembahyang balik. Bi khilafi ma law akharat li maslahatiha kan tizaril jamaah, bersalahan kalau dia takhirkan solat tu kerana maslahah solat. Contohnya kan tizaril jamaah, seperti menunggu jamaah, fala tasta'nifu, maka dia tidak perlu ulang semula apa yang dia buat tadi. Kemudian nanti bila dia nak solat pula, solat yang kedua nanti, solat fardu lah. Kalau solat sunat tak apa. Kalau nak buat solat fardu, fardu yang kedua, Zuhur, lepas tu nak solat asar. Dan wuduk masih ada lagi. Kan? Kita kata ikat apa semua dah ikat dah. Taharah pun dah taharah dah tadi, wuduk masih ada lagi. Dia tetap kena perbaharukan isabah dan kena perbaharukan taharah. Wa yajibu 'alaiha tajdidul isabah wa taharah li kulli fardin. Wajib ke atas perempuan mustahadah ni memperbaharukan isabah dia tadi. Kalau dia ikat, kalau tak ikat sumbat je lah, cukup dengan sumbat, dia perbaharukan balik. Perbaharukan juga bersuci dia bagi tiap-tiap fardu. Kena bersihkan, sumbat, lepas tu berwuduk semula, lepas tu macam tadi jugalah, jangan lewatkan, dan terus solat fardu. Lain sikit lah, dia letih sikit. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ni kita sambung, saya tak dah kat ke-10 dah. Nanti kita cuba habiskan satu dars lagi, perkara-perkara yang diharamkan ke atas perempuan haid dan juga janabah. Cuma satu yang nak lupa sebut itu tentang tentang tayamum itu. Nak lupa nak sebut tentang tayamum itu, masalah berwuduk kerana sejuk. Berwuduk kerana sejuk.
Lepas tu masalah-masalah yang lain lah yang disebutkan yang wajib untuk dia ulang semula solat tu. Jadi itu adalah pendapat muktamad. Pendapat muktamad dalam mazhab kita Syafi'i itulah kena ulang. Adapun pandangan sebahagian fuqaha Syafi'iyah dan mazhab yang lain, mazhab Maliki, kalau tak salah tak perlu ulang. Tak perlu ulang. Tak perlu ulang semula solat tu. Jadi kalau orang yang tayamum kerana sejuk, kan, dia tak perlu ulang dah lah solat tu. Ini pendapat pendapat Imam yang dipilih oleh Imam Al-Muzani dan diikuti oleh Imam An-Nawawi. Begitu juga Imam Al-Bulqini dan juga Al-Mahalli. Itu yang nak ingat lah. Nampak boleh cek lah, kalau salah boleh perbetulkan. Allahu ta'ala a'lam.